Sekejap, saya nak confirm lagi sekali, 220 botol air mineral 1 liter tu kita guna setiap hari, satu rakyat Malaysia. Satu orang. Dengar betul. tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finansinos. Hari ini dalam podcast Air kita akan membicarakan tentang topik yang sangat penting namun ramai yang tak ambil berat sebab terlalu selesa. Kenapa saya cakap begitu? Sebab setiap hari kita buka paip air, kita mandi, kita masak, kita basuh baju, kita flush toilet. Tanpa kita sedar, selama kita menggunakan air ini, berapa banyak yang telah kita gunakan dan berapa banyak yang telah kita bazirkan. Pernah tak anda terfikir kalau anda dah hidup lebih kurang 40 tahun, 50 tahun, berapa banyak air yang telah anda guna dan berapa banyak air, liter air yang telah dibazirkan. Itu baru satu. Yang kedua, kita ni sentiasa berada dalam zon selesa. Tak apalah guna banyak air pun sebab Malaysia kan negara yang tidak pernah susut dengan sumber air, yang kaya dengan sumber air, yang banyak empangannya. Tapi walaupun begitu, dalam banyak empangan pun, dengan pelbagai isu bekalan air pun kita alami sebenarnya. Banyak juga isu-isu kekangan sumber air ini dengan isu empangan surutnya. Jadi ada dua perkara. Satu, tak pernah terfikir yang berapa banyak sebenarnya liter air yang telah aku bazirkan. Yang kedua, dalam zon selesa, tak apa, Malaysia sebuah negara yang kaya dengan sumber air. Ini yang paling penting. Yang ketiga ni, pernah tak kita ambil tahu segala inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan kelestarian alam dan kelestarian bekalan sumber air itu berpanjangan, yang mana penduduknya, masyarakatnya tak pernah ambil kisah pun berkenaan dengan bekalan air mereka yang sentiasa buka air, ada air tu. Pernah tak anda dengar produk cekap air? Hari inilah di program Air kita nak membicarakan panjang lebar, tapi insya-Allah anda akan suka. Sebab kenapa? Akhirnya objektif program ni, kami ni nak membantu anda untuk membayar bil air dengan lebih jimat. Saya tahu memang pengguna ni dia nak tahu jimat air, nak kurangkan duit diorang daripada bayar bil. Itu yang ramai semua nak tahu. Jadi hari ni bersama dengan dua orang panel dalam program Air kita untuk membicarakan program produk cekap air berkesan atau Propal bersama dengan dua orang. Tak nak buang masa, terus saya perkenalkan. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Puan Muzalifah Muhammad yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Teknikal Seksyen Pembangunan dan Audit Industri SPAN. Betul. Baik, di sebelah Puan Muzalifah, kami juga di Air kita bawakan Tuan Muhammad Muhtazam Nordin, merupakan Manager Sustainable Cities Climate Action Division. Assalamualaikum Tuan Muhtazam. Waalaikumsalam Finas. Kedua-dua panel kita sihat? Alhamdulillah. Bekalan air di rumah laju, terbaik. mantap. Baik. Terima kasih kepada setiap agensi bekalan air yang selama ni tak pernah lelah untuk memastikan sumber air bersih dan lancar dan tekanannya yang baik untuk tiba ke setiap pengguna air di Malaysia ni. Puan, Tuan Muhtazam, dah panjang lebar saya explain tadi berkenaan dengan produk cekap air ini. Sebenarnya mungkin saya nak terus kepada Puan dulu, daripada SPAN dulu. Puan, setakat ni lah Puan kan, kita sering dengar Malaysia ni negara yang kaya dengan air. Betul. Cuma Puan, kita tahu pada masa yang sama masalah bekalan air itu masih wujud. Mungkin pun secara ringkas untuk kita bentangkan permasalahan ini dulu sebelum kita pergi ke produk jimat air ini, mungkin Puan boleh kongsikan secara ringkas apa sebenarnya realiti penggunaan air di Malaysia ni Puan? Okey, terima kasih Finas. Sama-sama. Memang betul, kita Malaysia, kita kata kita kaya dengan limpahan air hujan yang sepanjang tahun. Kita punya sumber air agak mencukupi. Tapi dekat sini, dia punya cabaran sebenarnya bukan berkaitan dengan sumber air, tapi bagaimana cara kita nak menguruskan sumber air tersebut dan kita nak melindungi sumber air tersebut. Dan untuk makluman juga, dia sebenarnya
sebenarnya ada beberapa faktor atau cabaran berkenaan dengan sumber air ni. Yang pertama ni adalah berkenaan dengan permintaan air. Permintaan air yang semakin meningkat. Kenapa? Kerana kita ada pertambahan penduduk, kita ada pembangunan, industri yang semakin meningkat. Yang kedua adalah berkenaan dengan cabaran alam sekitar. Cabaran alam sekitar, kita tahu kadang-kadang sekarang isunya macam climate change. Kita ada kemarau berpanjangan kadang-kadang. Dan juga kita ada macam sungai yang tercemar. Kita selalu dengar berkenaan dengan sungai yang tercemar. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kita punya isu infrastruktur. Yang mana infrastruktur kita kebanyakan ada infrastruktur yang lama-lama yang mengalami kebocoran, paip pecah kan. Yang mana bila paip tersebut pecah, kita punya hasil air yang tidak berhasil ni kita panggil NRW ni meningkat. Sebab itulah kita perlu memastikan sistem bekalan air kita ni mencukupi dan kita perlu meningkatkan usaha untuk menguruskan penggunaan air kita. Puan, isu non-revenue water ni adakah ia masih lagi isu yang besar dalam industri perkilangan contohnya? Sebab waktu 20 tahun lepas saya pernah buat laporan khas, waktu itu saya seorang wartawan. Memang isu NRW ni sangat teruk lagi-lagi dalam kawasan perindustrian. Adakah sekarang ini masih lagi isu besar? Betul. Sekarang Malaysia pun masih lagi isu besar berkenaan NRW. Kenapa? Sebab paip-paip kita adalah paip-paip lama yang perlu ditukar ganti. Baik, cuma Puan, dari sudut pandang Puan, ramai rakyat kita ni sedar tak berapa banyak air yang mereka guna setiap hari? Dan mungkin Puan boleh kongsi, ini pun saya sebenarnya nak tahu. Mungkin SPAN ada jawapannya. Secara purata tu berapa liter air yang digunakan setiap hari oleh seorang warga negara Malaysia? Okey. Kita ada statistik sebut. Mengikut statistik kita, setiap orang daripada kita menggunakan hampir 225 liter air sehari. Maknanya kalau mineral water tu yang 1 liter tu, seorang tu guna 225 botol air sehari. Itu adalah untuk kegunaan domestik. Kegunaan domestik ni kita tahu macam mandi, cuci pakaian, toilet kan, masak, itu kegunaan domestik, kegunaan rumah. Macam betul kan? Puan, jap, saya nak confirm lagi sekali, 220 botol air mineral 1 liter tu kita guna setiap hari, satu rakyat Malaysia. Satu orang. Dengar betul. Tu. Masya Allah. Banyak tu. Banyak, betul. Maksudnya, daripada sudut pandang SPAN sendiri Puan, adakah rakyat Malaysia kita sedar yang mereka menggunakan 225 botol air 1 liter? Betul. Sebab tu kita perlukan pelbagai kempen kesedaran. Kenapa? Sebab kita bandingkan dengan saranan oleh WHO, iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mana WHO ni kata air yang mencukupi untuk seorang sehari adalah 165 liter Sahaja? Sahaja. Maknanya kita dah lebih banyak. Kita 225. Tapi WHO 165. Maknanya banyaklah dia punya gap. Masya Allah, tersebut. satu dapatan yang sangat menarik yang membuatkan kita terfikir dan akhirnya sedar, ya Allah, banyaknya aku membazir selama ni. Betul. Kan Puan? Betul. Tanpa kita sedar. Anda kena semua ambil take note tentang perkara itu. Haji, Tuan, dalam pengalaman Tuan melihat projek kelestarian bandar ini, ini dapatan daripada agensi sendiri dan pihak di lapangan. Betul. Adakah masyarakat kita sebenarnya sedar tentang isu pembaziran air ni? Terima kasih Finas. Sama-sama. Saya rasa ada dua senario lah yang saya nak cuba sampaikan pada semua. Yang pertama tu berkaitan dengan infra sedia ada lah. Contoh di masjid lah, saya ambil cerita ni di masjid, senang cerita. Ada infra yang dibekalkan secara cekap air. Ada satu lagi yang tidak cekap air. So dekat sini maksudnya ada dua angle lah. Satu teknologi, satu lagi amalan. Okey. So amalan tu ada kaitan dengan tadi kesedaran yang disebutkan oleh, dimaklumkan oleh Puan tadi kan. So bila ada teknologi campur dengan kesedaran, amalan tadi akan dapat terbaik lah. Tapi ada juga yang masjid yang tidak membekalkan dia infra.
So dia hanya tahu buka, pilih paip, dan pastikan dapat ambil wuduk dan menggunakan tandas lah. Contoh untuk siram pokok dan seterusnya kan. Tapi yang penting juga ada dua senario lah yang saya nak sampaikan kat sini tadi. Yang pertama tu teknologi dan amalan. Yang kedua tu lokasi masjid tu sendiri. Okey, ini konteks masjid Konteks masjid, kita bincang pasal konteks masjid. Boleh Fina? Boleh teruskan. Okey. Konteks masjid ni ada dua senario. Yang pertama teknologi tadi, satu lagi yang lokasi kedudukan. Contoh kalau masjid tu duduk di dalam kawasan perumahan. So contoh Masjid Sarjana Puchong lah kat rumah saya tu. Saya bagi contoh Fina, senang. Senang nak dulu. Bila kami datang dengan keadaan yang dah berwuduk. Maksudnya kami tak perlu guna lagi air di masjid. Kalau satu lagi senario, masjid tu berada di kawasan pejabat. Kerajaan ke swasta ke seperti di Putrajaya. Ni majoriti di Putrajaya kan. Dia orang datang dengan keadaan tanpa wuduk. So dia akan pasti menggunakan masjid sebagai tempat berwuduk. Betul. Tempat wuduk Kalau kita tidak bekalkan kepada infra yang cekap air tadi, lagi banyak pembaziran. Tapi sebenarnya dari segi orang bandar, orang bandar ni dia dah sedar. Tapi orang kampung mungkin kurang sedikit pendedahan. So mungkin lepas ni SPAN akan turun padang lah. Menuju ke di masjid-masjid daerah. Dan inilah juga sebenarnya objektif program air kita ni. Ya, betul Fina. Tuan dan puan kan, sebab kita nak pengguna kita ada rasa timbulnya kesedaran. Lagi-lagi bila tadi kita dapat tahu yang rupanya secara purata 225 orang. Saya masih tak boleh move on lagi dengan dapatan itu. Agak tinggi lah. Ya, sebenarnya. Dan WHO 160 ya, 160 tu beza tu. Dan saya tertarik dengan penjelasan daripada Tuan Multazam tadi dengan kadang-kadang masalah ni bukan pada kita ni tiada teknologi, tapi kepada sikap dan amalan kita. InsyaAllah dengan program air kita ni akan suntik rasa kesedaran kepada pengguna, termasuk diri sendiri. Ni cakap kat diri sendiri ni, puan dengan tuan. Puan, kita tahu SPAN juga kita nak masuk kepada istilah utama kita hari ni lah. Motif kita buat program air untuk episod ini adalah produk check-up air. Tak ramai yang pernah dengar produk check-up air ni, puan. Boleh tak puan kongsikan dengan kita bila mula dilancarkan dan kenapa ia dilancarkan oleh SPAN? Adakah sebab SPAN melihat akan ada isu krisis air yang akan membuatkan kita kena buat produk check-up air ini, dan apakah objektif utama kepada pelaksanaan produk ini? Okey. Sebelum tu saya akan explain dulu berkenaan dengan definition produk cekak air. Okey, produk cekak air dia sebenarnya adalah peralatan ataupun kelengkapan yang direka untuk bagi penggunaan air yang efisien, tanpa mengganggu fungsinya dan keselesaan pengguna tersebut. Okey, antara produk cekak air adalah pilih air, shower head, macam mandi kita ada tandas dui simbahan, mesin basuh dan juga uriner. Uriner tu dekat kalau uriner tu dekat rumah tak adalah. Tapi dekat macam R&R kat public kan. Sebagai contoh kalau macam dekat tandas kita, selalu tangki tandas yang konvensional yang biasa dia menggunakan air sekitar 9 hingga 12 liter setiap kali flush. Setiap kali flush. Belum lagi kena cari birit lagi. Betul. Okey, 12 liter air. Betul. Itu yang konvensional punya tangki tangki tandas tu. Okey, dengan produk cekak air yang mana menggunakan sistem kita panggil dual flush. Perasan tak ada dua butang tu, hanya menggunakan air sekitar 3 hingga 6 liter saja sekali flush. Separuh. Betul, separuh. Sekejap puan, maksudnya di sini yang selama ni kita nampak toilet yang ada 2 butang itu adalah salah satu produk cekap air. Anda tahu tak selama ni? Saya baru tahu hari ni. Teruk betul pengetahuan tentang air ni. Dia cakap diri sendiri ni. Puan teruskan. Okey, kita kadang-kadang kita nampak macam kecil je macam 9 liter dengan 6 liter, 3 liter. Kita nampak macam tak ada apa-apa pun, kita just
flush air. Tapi sebenarnya setiap kali flush tu sebenarnya kita dah menjimatkan air dengan produk cekap air ni. Jadi Puan tadi Puan kata lebih kurang ada 5 atau 6 atau sebenarnya ada lebih lagi peralatan cekap air ni? Okey, produk cekap air ni yang kita daftarkan dengan SPAN di bawah skim pelebelan produk cekap air SPPCA ada 5. Tapi sebenarnya ada lagi lebih produk cekap air di pasaran. Tapi yang kita daftarkan setakat ni 5 produk tersebut. Yang mana produk ni kita sebelum didaftarkan, produk ni kena diuji dulu. Dia diuji untuk dia punya kadar aliran produk tersebut. Contohnya kalau pilih air, kita tengok kadar aliran per minit. Sama juga dengan shower head. Dan produk tersebut diuji kita berdasarkan standard, bukan suka-suka pengilang untuk menguji. Berdasarkan standard dan juga diuji oleh pihak Badan Persijilan. Cuma Puan, untuk skim pelebelan produk cekap air ni, SPPCA ni, bagaimana skim ini sebenarnya membantu pengguna kita mengenal pasti produk mana yang benar-benar menjimatkan air? Okey. Untuk macam mana pengguna nak tahu adalah melalui pelebelan. Okey, dalam label tu kita dia sebenarnya ada 3 bintang. 3 bintang. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Kalau 1 bintang tu menunjukkan produk tersebut cekap air. 2 bintang sangat cekap air dan 3 bintang paling cekap air. 3 bintang. Jadi tak boleh lah orang kena macam satu je tak okey. Tak, sebenarnya janji ada 1 bintang tu je dah bagus. Ini bagus, yang ni terpaling bagus lah. Terpaling bagus. Okay. Betul. Dan melalui label tu juga pengguna-pengguna boleh membuat pilihan untuk penggunaan produk tersebut ikut kesesuaian. Maksudnya Puan, produk-produk ni semua ada di kedai-kedai, pengguna boleh pergi ke mana-mana kedai, memang dah ada di almost kedai-kedai yang membekalkan produk peralatan air ini? Okey, untuk produk cekap air ni dia sekarang memang dah ada di pasaran. Mana-mana hardware, mana-mana kedai-kedai macam IKEA, DIY, kalau dekat dengan kita Home Pro, semua kedai-kedai tersebut telah menjual produk cekap air. Cuma mungkin pengguna tak perasan. Jadi pengguna lepas tengok program air kita ni, kalau masuk DIY, masuk IKEA, pergi cari 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Itu betul. Menandakan produk cekap air. Haji, dari sudut projek pembangunan atau bangunan besar Haji, apabila produk cekap air ni digunakan, adakah ia sebenarnya memberi kesan kepada penggunaan air? Dan mungkin Tuan Multazam boleh kongsikan perbandingan sebelum dan selepas menggunakan produk cekap air ni dari sudut pandang pembangunan dan bangunan yang besar pula. Macam Puan dah cerita penggunaan individu, rumah. Yang ini kita bercakap tentang kilang, masjid. Okey, Finas, saya hanya banyak input ataupun melalui projek saja, melalui program transformasi rumah ibadat hijau. So saya hanya fokus pada masjid pada itu yang kami nak tahu. So alhamdulillah melalui program pembangunan produk cekap air ataupun produk-produk yang berkaitan dengan kecekapan dalam air. So sebenarnya dah banyak kami laksanakan di masjid-masjid. Masya-Allah. So bayangkanlah di Malaysia ni yang berdaftar program rumah ibadat hijau ni ada 74 seluruh Malaysia. 74 yang berdaftar. Tapi daripada 5,600 masjid yang berdaftar dekat JAKIM. So banyak lagi peluang-peluang yang boleh dikembangkan di dalam sektor masjid lah ataupun rumah ibadat. So untuk pertanyaan tadi tu, contoh-contoh projek yang dibuat di rumah ibadat hijau seperti cekap air, pilih cekap air lah. Pilih cekap air yang mendapat status daripada SPAN lah, sama ada 1, 2 ataupun 3 bintang tadi. Cuma majoritinya oleh kerana dana masjid ni tidak mencukupi, so kita ambil yang pertengahan. That means 1 atau 2 tak ada, kita ambil 2. 3 tu mungkin agak lebih sikit lah harga dia kan. Kita guna yang 2 bintang, tapi kita ada buat perbandingan. Betul ke SPAN check dengan autoriti yang dibenarkan kan? Memang betul lah. Apa yang dia claim katalah 10 ke 60% penjimatan air yang jatuh daripada kepala pili tu kan.
Cuma kami pergi dekat site, sebelum kami masuk produk-produk cekap air, ada syarat lain. Iaitu? Contoh, tekanan air. Ya. Itu yang saya nak tanya kejap lagi. Ya, Tak ya apa, ke? tuan dah sentuh, pergi terus. Okey. Itu kriteria kami lah. Sebelum kami buat sesuatu penambahbaikan ataupun kerja-kerja retrofit di masjid-masjid, kami ada satu laporan, dia panggil, kalau bahasa senangnya, bahasa orang kampung, kita panggil medical check-up. Medical check-up, sistem air. Medical check-up sistem air dah. Ya. Selain daripada itu, kita buat jugalah medical check-up untuk sistem elektrik, air dan Sebab itu seterusnya. semua melibatkan kelestarian. Cuma hari ini kita cerita pasal air. Betul. So kita akan letak penanda aras. Sebelum ni kita buat berapa, kita collect daripada bil. Kalau di Selangor ni, syarikat Air Selangor lah. Kita ambil, buatkan baseline. Lepas tu kita masuk dengan teknologi tadi, pilih cekap air, shower head dan semua tu. Lepas tu kita tengok berapa base seterusnya. Selepas pelaksanaan. So mengikut statistik yang saya ada ni, melalui projek-projek saya, beberapa melalui kerjasama dengan pihak SPAN, kita ada Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi, Masjid Hijau, yang sangat viral tu. Yang tu lebih kurang persentasenya lebih kurang 50 ke 60%. Penjimatan air. Masya Allah. Lepas tu kita ada juga masjid yang baru dapat anugerah bulan lepas, Masjid Jami' Tan Sri Ainuddin Wahid Skudai. So dapat lebih kurang 40 ke 50%. Dan kita ada juga di PJ, Masjid Sultan Abdul Aziz, kita dapat lebih kurang 30 ke 45%. Dan last melalui kerjasama dengan SPAN, kita ada Masjid At-Taqwa Selayang Baru sebanyak 30 ke 45%. Jadi teknologi yang diiktiraf oleh SPAN, yang mendapat pelabelan sebenarnya bukanlah propa lah. Itu yang nak tanya tu. Terbukti dia bagi penjimatan kos kepada masjid, dan juga secara tak langsung dia dia boleh avoid ataupun pengurangan pembebasan karbon ke alam sekitar dan menyebabkan kelestarian alam berlaku lah. Itu. Alang-alang lah Tuan Multazam dah sentuh tentang Masjid Hijau ni. Kita pergi lebih sikit kejap Puan. Dengan Tuan Multazam ni. Ya, sebenarnya Masjid Hijau ni, macam kami ni pengamal media, memang kita ada dengar. Dan Tuan Multazam dah cakap 74 dah berdaftar. Daripada 5,600 masjid berdaftar di JAKIM lah. Di JAKIM lah. 74 yang dah ke arah itu, dan memang dah dapat status Masjid Hijau 9. Dan antaranya mungkin saya boleh kongsikan hasil sedikit dapatan yang selain daripada 2 yang telah dinyatakan oleh Tuan Multazam tadi. Kita ada Masjid Shah Alam, Masjid Crystal, Masjid Jami' Sultan Ibrahim, dan Masjid Cyberjaya merupakan masjid yang pertama. Betul. Green building lah di bawah bangunan hijau. Dan Tuan Multazam dah ceritakan bahawa perbezaannya sebelum dan selepas medical check-up, iaitu penjimatan hingga 50-60%. Terbukti SPAN bukan propa. Dan orang lapangan sendiri dah membuktikan dan mengesahkan ia bukan propa. Memang ada penjimatan berlaku. Cuma saya nak zoom in sikit. Ini sangat menarik dapatan itu. You all kena tengok ni. Contoh Masjid Cyberjaya. Saya sangat kagum dengan dapatan ini bila saya buat sedikit bacaan. Masjid ini menggunakan sistem tadahan air hujan dan mampu menjimatkan sehingga 70% bil air. Ini bacaan saya. Dan saya nak, kalau saya salah, Tuan Multazam kena betulkan. Dan ini salah satu bukti bahawa teknologi sangat membantu terhadap kelestarian alam. Betul kedapatan saya ni, Tuan Multazam? Ceritakan tentang tadahan air menggunakan air hujan. Untuk makluman Masjid Raja Haji yang dimasukkan ada 2 di Cyberjaya ni. Sama ada Masjid Raja Haji ataupun Masjid Cyberten. So kalau Masjid Cyberten pun juga ada sistem penuaian air hujan. Masjid Raja Haji pun juga ada lah. Cuma yang menggunakan teknologi tu, bayangkanlah seperti yang Puan maklum tadi, kita banyaknya air hujan, betul tak? So kenapa tak tadah ataupun tak tuai air hujan tu untuk kegunaan, kalau boleh jangan ke surface lah, ke body kita, tapi pergi kepada tempat-tempat yang tidak berbahaya kepada manusia. Contohnya pergi mana? Siram pokok ke,
siram lantai ke, ataupun yang projek-projek terbaru saya melalui Rumah Ibadat Hijau, kami buat tadi pergi ke flushing tandas tu. Tangki tandas. Tak terfikir. Ya. Itu saja pun boleh bagi lebihkan 20 ke 30% hasil menggunakan tadahan air hujan. Jadi Tuan Muntazam, untuk masjid yang menggunakan tadahan air hujan ini, air itu digunakan selain daripada flush toilet, apa lagi? Siram pokok. Siram pokok yang landscape di sekitar masjid tu. Siram ni untuk siraman lantai. Untuk biasa kan kita hari Jumaat, malam Jumaat contoh malam Jumaat biasanya kita ada buat tahlil ke Yasin kan. Lepas tu kita ada jamuan di dewan terbuka. So hari Jumaat kita nak guna tempat tu sebagai solat Jumaat. So air boleh diguna pakai. Tapi selepas tu kita nak kena alas lah dengan tika ataupun dan seterusnya lah. Sebab dikuatiri kualiti air lah. Mungkin ada ketidakselesaan. Ya, faham. Tapi di situ at least ada satu teknologi untuk kita mengurangkan. Betul. Dan ia terbukti 60 ke 70%. Ya. Baik. Puan Muzalifah, saya nak tanya secara teruslah. Adakah produk-produk check-up air ini adalah mandatori atau ia hanya sekadar ya orang rasa nak pakailah, galakkan? Okey. Sebenarnya buat masa ni kita jalankan skim ini secara berperingkat sebenarnya. Yang mana bagi pengilang ataupun pembekal pelabelan yang mengeluarkan label tu di bawah SPPCA adalah secara sukarela, voluntary lagi setakat ni. Tapi kan yang mana pihak pembekal tu dia boleh memohon dengan SPAN untuk mendapatkan label tersebut. Walaupun sukarela, tapi di pasaran sekarang produk-produk tersebut merupakan produk-produk cekai air walaupun tanpa label. Begitu. Maknanya pelabelan sukarela, tapi di pasaran memang terbukti produk tersebut adalah produk cekai air. Maksudnya pembekal ini, pembuat ini dia sudah mula ke arah itu. Walaupun dia tak mendapatkan lagi label, cap mohon sah daripada SPAN. Betul. Ya. Okey, baik. Saya rasa satu perkembangan yang amat baik di pihak industri kita. Bagaimana pula dengan pemaju perumahan, Puan? Okey, bagi pembangunan projek baru, macam pemaju perumahan, dia diwajibkan menggunakan produk cekai air. Walaupun bukan produk berlabel, tapi produk cekai air diwajibkan. Kewajipan ni adalah tertakluk di bawah Akta SPAN. Jadi di bawah kaedah-kaedah industri perkhidmatan air SPAN. Maksudnya Puan, pemaju perumahan yang bermula tahun bila yang diwajibkan ni untuk memastikan mereka membekalkan? Untuk dual flush tu memang diwajibkan sejak tahun 2014 lagi. 2014 lagi. Betul. Tapi untuk pilih air dan shower head baru bermula tahun 2021. Tapi sudah ke arah itu. Satu pengembangan yang baik saya kira. Haji, Tuan Muntazam, daripada pengalaman Tuan lah melihat projek-projek ini, apakah sebenarnya dapatan paling menarik yang mungkin Tuan Muntazam boleh kongsikan kepada kita selepas penggunaan teknologi check-up air ni? Untuk maklumanlah, saya cerita bersama pengalaman saja. Ya. Itu yang kita nak tahu tu. Melalui 9 ataupun sekarang dah hampir 26 tahun pelaksanaan program rumah transformasi Rumah Ibadat Hijau. Dapatan yang paling yang sampai ke hari ini saya teringat-ingat bila tengok raut wajah daripada jawatankuasa masjid. Oh ya? So bila pengguna teknologi, dia tengok bilnya, katalah sebelum ni 300 ke 500 ringgit sebulan. Menggunakan teknologi tadi kata dapat 50%, dapat bil baru RM150. Masya Allah. Itu antara dapatan secara indirect, tapi melalui raut wajah daripada jawatankuasa masjid. Selain daripada tu, confirm sebelum ni saya mungkin guna aset yang lama. Pilih menggunakan plastik ataupun tembaga kan. Sekarang pakai yang pilih cekap air, kepala pilih cekap air tu ada yang stainless steel. Daripada tengok jauh dah nampak dan maksudnya teknologi baru dengan aset baru kepada pihak masjid lah. Yang kedua, amalan hijau tak bisa nampak berlaku. Sebetulnya kita
kita ada projek rintis, lepas tu kita akan buat pemasangan pilih cekap air, lepas tu kita bawa komuniti ataupun karya untuk tonton sendiri. Kalau kita tukar perbandingan antara yang konvensional versus dengan yang cekap tadi, berapa impaknya direct melalui measurement dekat site. So contoh kita ambil satu jug, 1 liter air tu berapa second untuk dipenuhi konvensional, lepas tu versus dengan yang cekap air. So kat situ kita boleh prove melalui SPAN punya calculation tadi tu 50 to 60% tu lah. Cuma itu teknologi, Finas. Ada satu lagi. Bila teknologi boleh bagi katalah 50% kan penjimatan air tadi, kalau tambah dengan amalan, confirm 70-80%. Itu kita lepas pandang. Betul. So ini antara program transformasi. Selain daripada teknologi hijau, kita terap juga amalan hijau. Selain daripada tu, Fina, saya ada tambahan lagi sikit lagi lah. Teruskan. Yang seterusnya ni gaya hidup hijau lah. Gaya hidup hijau bermula di masjid. Lepas tu dia akan bawa balik ke rumah. Kan? So tadi Puan katakan tadi ada ya produk-produk ni sama ada yang ada label ke, tak ada label ke, mungkin ada label, mungkin berbeza sikit price dia mungkin ya Puan kat situ mungkin menggalakkan penggunaan pilih cekap air di rumah-rumah untuk kegunaan tertentu lah. Contoh masjid ni kita banyak buat dekat wudu, tempat-tempat berwuduk lah. Sebab kat situ saja yang masa yang sama kita educate cara berwuduk yang betul lah. Tak adalah sampai air terpias-pias mercik-rencik. Okay, seterusnya kos tadi lah, kos saving saya dah sebut. Yang seterusnya yang terakhir yang sumbangan masjid. So kita ni tak nak tertinggal. Katalah building, industri, government dah buat sumbangan kepada kelestarian alam. Sebelum ni kita terlupa kepada sektor rumah ibadat, terutama masjid. So masjid juga nak menyumbang kepada kelestarian alam. So dengan ada berlakunya penjimatan dalam bentuk meter cube isi padu air, kita tukar kepada kg CO2. That means setiap air yang jatuh kita jimatkan, kita tukar kepada carbon dioxide. Masya Allah. Itulah yang berlaku kepada projek rumah ibadat hijau. Sekarang ni saya tak silap saya lebih kurang hampir 200 tan CO2 yang telah diselamatkan ataupun dikurangkan pembebasannya berbanding dengan penanda aras. Masya Allah, satu. Dan yang terakhir, bila yang ni semua AJK suka. Iaitu pengiktirafan. Ya. So di dalam program ni di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, kita ada program cabaran bandar rendah karbon 2030. Cabaran bandar rendah karbon 2030. So sehingga 2030 nanti kita akan umum pemenang-pemenangnya lah. So dalam kes ni masjid tidak ketinggalan. So alhamdulillah based on 9 rumah ibadat hijau yang telah diiktiraf, telah melalui cabaran bandar rendah karbon. Masya Allah. Bila tengok raut wajah naik dekat stage, dapat pegang menteri yang bagi, ditampaknya di kona-kona kat masjid, itu yang projek ni menunjukkan satu impak yang positif lah. Dan masjid itu menjadi rujukan kepada masjid-masjid lain. Ya, selaku Muslim pun sebenarnya kita nak perkara yang baik itu bermula daripada kita punya institusi masjid sendiri. Baik, seterusnya kita nak beralih kepada segmen mitos atau fakta. Wow. Kita nak panel kita pada hari ini Tuan Multazam dan Puan Muzalifah untuk menjawab sama ada ia mitos ataupun ia fakta tanpa perlu menjelaskan. Ada 3 soalan je. So saya nak mulakan dulu mungkin kepada Puan Muzalifah. Soalan pertama, dah bersedia? Produk cekap air menyebabkan tekanan air menjadi lemah, mitos atau fakta? Mitos tu. Mitos. Okey. Tuan Multazam, produk cekap air mahal dan tidak berbaloi, mitos atau fakta? Mitos bagi saya. Tapi walaupun yang soalan ini saya nak tanya kejap lagi untuk Tuan explain dengan lebih lanjut kenapa ia mitos. Sebab ramai orang kita fikir mahal produk cekap air ni. Yang ketiga, yang ini untuk kedua-duanya. Okey, mitos atau fakta? Tukar shower head sahaja sudah boleh menjimatkan air. Puan? Itu fakta. Fakta. Saya pun fakta. Okey, kita pergi dulu kepada
produk cekap air dan mahal, produk cekap air mahal dan tidak berbaloi. Tadi puan Tuan Multazam cakap mitos. Bagi saya mitos lah. Mengapa? Sebagai saya ni sebagai juru audit tenaga ataupun juru audit untuk air. So sebenarnya harga yang dipasarkan tu di pasaran bagi saya berbaloi lah untuk kita tukar. Maksudnya kat sini pelaburan awal, pelaburan pertama nampak sedikit tinggi. Tapi in return kepada kita bulanan kos secara operasi. Secara berkekalan. Seumur hidup. Sehingga usia teknologi itulah. Kan? Okey. Kita akan mendapat terlalu banyak penjimatan lah. Walaupun pelaburan sedikit tinggi, tapi kos operasinya setiap bulan yang kita bayar bil tu akan kurang daripada 50%. Demi secara jangka masa yang panjangnya berbaloi lah untuk buat pelaburan. Betul. Tuan Muzalifah, Puan Muzalifah macam nak menambah tadi. Itulah saya sebenarnya mungkin orang kata mahal. Mungkin agak mahal sedikit compare dengan konvensional. Kenapa mahal? Sebab kualiti dia. Teknologi juga. Teknologi dia, kualiti yang telah diuji. Macam tadi Tuan Multazam cakap, daripada jauh dah boleh nampak bilik yang kualiti tersebut. Sebab itulah yang memainkan peranan kenapa ia agak sedikit mahal. Tapi in the long term memang menjimatkan. Air. Jadi sebenarnya kita nampak banyak persepsi masyarakat yang kurang tepat terkait dengan produk cekap air inilah. Okey, kita nak bertanya sebelum kepada Puan Muzalifah. Dari sudut pengguna Tuan Multazam. Mungkin Tuan ada pandangan apakah perkara yang boleh ditambah baik lagi dalam produk cekap air ini? Okey, untuk makluman Finas, saya ada based on pengalaman lah. Saya nampak ada dua je. Yang pertama tu aspek teknologi. So teknologi, walaupun teknologi sekarang sepandai iktiraf, sepandai buat yang terbaik sini, tapi saya nampak bila pelaksanaan di rumah ibadah hijau, bila setahun ke 2 tahun, that features yang bagi jimat air tu hilang. Kemana pergi Fina? Hilang. Dicuri? Bukan dicuri, tapi ketidakpuasan. Kariah yang mengambil wuduk. Kita dah diajar daripada kecil ambil wuduk dengan keadaan air yang sangat laju kan? Terpercik semua. Bila kita pakai teknologi cekap air ni, pilih cekap air ni, dia akan mengawal flow yang jatuh. Bila jatuh tu kita nampak macam kan kekurangan air. Macam tekanan air rendah. Betul, tapi bukanlah tekanan air yang rendah, tapi dia mengurangkan air volume yang jatuh, tapi dia keluar macam dengan bubble sikit. Yang tu sebenarnya bagi kita lah muslimin atau muslimat yang ambil wuduk sangat memadai, cukup lah untuk berwuduk kan. Itu yang pertama lah. Cuma teknologi tu kalau ada lagi latest, contohlah Puan kan, kalau kepala dia tu Puan, sekarang ni kita pakai skru kan, pusing kan. Kalau boleh letak dengan cap kat dia tu Puan, so dia buka, dia tak hilang. Kerana kita orang tak boleh buka dia punya kepala. Oh, satu cadangan yang baik. Satu inovasi. Tapi pengalaman saya lah, based on banyak dah buat masjid-masjid ni, kebanyakan selepas 1 tahun ke 2 tahun, kami ada follow up sebab melalui cabaran Bandar Nakaban tu, kami datang, kami buat follow up. Kebanyakannya. Maksudnya kariah masjid tu dia boleh buka sendiri? Boleh. Dia sebenarnya pilih cekap air ni dia ada 2 jenis lah. Yang pertama kita panggil yang dia punya kepala tu boleh dibuka. Maknanya dia cuma pasang aerator dekat situ untuk penjimatan air. Yang kedua dia memang pasang di dalam pili tersebut. Maknanya yang tu tak boleh buka lah. Kalau nak buka juga kena buka terus. Dan saya rasa penting juga untuk kariah masjid yang kita pengguna kena tahu yang ini bukan isu tekanan air rendah. Memang teknologinya begitu. Selagi airnya keluar dengan baik, kita boleh ambil uduk secara sempurna. Okey dah. Betul.
Sebab tu penting kesedaran. Betul. Okey. Cuma satu lagi Finas, selain pada teknologi itulah. Tadi pun anda maklum kan, ada dua tadi, sama ada di depan ataupun ada di bahagian dalam pun kan. Dalam dah built in dalam pilih kan. Okey, terbaiklah, itu satu lagi teknologi yang diperlukan lah. Yang keduanya, oleh kerana kehilangan tadi tu. So boleh tak SPAN buat sesuatu berkaitan dengan tambah lagi kesedaran? Yang ini saya jawab bagi pihak SPAN. Inilah objektif program air kita, untuk beri kesedaran. Yang tu saya nampak keperluan lah Finas dan Puan, saya nampak keperluan untuk ni. Dan untuk maklumat, saya rasa kami dah bekerjasama pun dengan SPAN pun hampir 3 tahun. 3 Sebanyak tahun. juga SPAN turun padang membantu bagi kesedaran. Dan untuk makluman juga, SPAN dah buat stiker untuk ditampal dekat tempat wuduk. Untuk diorang tahu. Untuk diorang. Dan satu lagi, SPAN ada juga buat video. Kita selalu play video tu sebelum solat Jumaat. So dia dapat kesedaran berkaitan dengan teknologi dan juga amalan tadi lah. Cuma benda ni nak diluaskan lagi. Dia disebarluaskan lagi. Dan dari sudut pandangan SPAN sendiri, Puan, apakah cabaran terbesar dalam mengubah sikap masyarakat kita ni terhadap pembaziran air? Dia sebenarnya sama juga tahap kesedaran. Diorang tak tahu nilai air itu sendiri. Sebab kita selalu rasa Malaysia kita kaya dengan air hujan. Dilimpahi air hujan sepanjang tahun. Dan masa yang sama juga tarif air kita rendah. Jadi kebanyakan orang dia kurang peka berkenaan dengan untuk penjimatan air ni. Sebab tu macam Tuan cakap tadi tu, in term of promosi. Kita memperkenalkan produk cekap air, penjimatan air perlu dipertingkatkan. Maknanya kita teknologi dah ada, cuma sekarang tahap kesedaran saja. Dia kan Finas macam ni dia tak guna juga kalau kita guna produk cekap air. Contohnya kalau pilih biasa, dia mengeluarkan air dalam 12 liter per minit. Tapi pilih cekap air keluar air dalam 5 ke 6 liter per minit. Tapi kalau kita biar je dia terbuka sambil gosok gigi pun tak guna juga. Kesedaran. Ya. Ini soalan terakhir saya kepada kedua-dua panel. Dah terakhir dah. Allah. Masa kejap je. Masa kejap je. Jika setiap rakyat Malaysia mahu menyumbang lah kan kepada penjimatan air ni, apakah 3 perkara paling mudah yang mereka boleh lakukan bermula daripada sekarang bila dia lihat kita punya program air kita ni? Apakah 3 perkara yang mungkin dia boleh lakukan? Kita mulakan dengan SPAN dulu dan kemudian kepada Tuan Azam. Yang pertama, lebih menghargai air, seperti menjimatkan air. Yang kedua, mungkin kalau kita tengok bil kita tinggi, nampak macam tak logik bil air kan, selalu penggunaan air kat rumah dalam 25 meter cube. Tapi bil air kita tinggi, mesti ada kebocoran. Bila ada kebocoran dalaman tu, cepat-cepat kena baiki. Yang ketiga, gunalah produk cekap air. Itu yang nombor 1 adalah kena ada kesedaran. Okey. Yang kedua, kalau rasa macam tiba-tiba ada something wrong dengan bekalan air itu, pergi check kalau ada bocor dan terus betulkan cepat. Jangan, kita tak nak ada isu non-revenue water kan. Dan yang ketiga adalah gunalah produk cekap air. Ambil tahu, sebarkan kepada grup WhatsApp keluarga. Tuan Multazam, apa saya nak sampaikan? Tiga-tiga dah cover by Puan. Cuma saya angle saya kepada masjid. Selain Puan dah cover kepada jemaah lah. Jangan keluar, jangan rosakkan lagi pilih air. Untuk balik kepada kesedaran ataupun komitmen lah. Komitmen yang kariah kepada rumah Allah lah, masjid. Kami banyak cadangan seperti wakafkan pilih cekap air. Masya Allah. So bayangkanlah kita satu masjid ni, kalau masjid daerah ataupun masjid kariah tu biasanya lebih kurang 50 ke 70 pilih, kepala pilih. Tapi yang ni kita hanya fokus kepada yang tempat berwuduk saja. So katalah
Puan boleh maklumkan berapa satu pili cekap air? Dalam anggaran berapa? Berapa ringgit? Dia dan RM60 hingga ke RM80. Katalah kita ambil purata rendah sikit RM50 boleh nak kira senang congok nanti. So kalau lah 80 darab dengan 50 4,500 kan. So 4,500 berapa kariah ada dalam satu masjid tu. So biasa katalah 1,000 lah 1,000 bahagi ni berapa ringgit je. Ya, untuk kita niat wakaf. Niatkan wakaf. Cuma bila niatkan wakaf, kita rasa ownership. Ya. So kita tahu ini pilih saya yang wakaf. Ya. Saya guna kesedaran terus ada. Betul. Macam tu. Oh, jangan keluarkan lagi. Cara yang betul lah. Ya, baik. Itu antara untuk kariah lah. Saya nak sampaikan kepada kariah itu sajalah. Masya Allah. Yang lain dah ada cover by puan. Satu cadangan yang baik dan juga saya terkesima dan macam masuk kelas sumber air hari ni, dapat bercakap dengan pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan isu air ni. Dan sebenarnya mungkin saya nak simpulkan perbincangan kita ni, kalau kita tak tahu dan kalau kita tak tengok program air ini, kita akan rasa macam susahnya nak jimatkan air ni, banyaknya effort, nak kena buka pili macam pelan-pelan, kononnya nak menjimatkan. Tapi kalau kita ada kesedaran, kita ada ilmu, kita dah tengok, kita tonton, kita subscribe, kita follow program air kita ni, kita terus tahulah taklah sesusah mana. Dan macam tadi tu pun bila puan cakap harganya dalam 60 ke 70 ringgit sahaja untuk pili cekap air itu, dan dengan penjimatan yang sangat lama untuk bil air selepasnya, Masya Allah. Jangan bertangguh lagi. Lepas ni, habis the program ni, terus pergi ke IKEA ke DIY ke mana-mana kedai hardware ke. Make sure terus cari yang ada 1 bintang, 2 bintang atau 3 bintang produk cekap air. Insya Allah dengan inisiatif yang sangat simple itu, anda dapat membantu kelestarian alam kita. Amin. Sekian saja untuk program air kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada episod akan datang, insya-Allah dengan topik yang lebih menarik. Bantu saya untuk sebarkan program kita ini di seluruh grup WhatsApp kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.